Fasa 6 tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sepakat bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Isnin. Sepakat, ittifaq. Adapun tentang tarikh sunnah wafatnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ada khilaf. Kebanyakannya kata 12 Rabiul Awal. Tapi ada juga gambar yang lain. Contohnya ada 2 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mula kering, mula sakit, sekarangnya sakit kepala. Pada hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau sakit masa hari giliran rumah zaujahnya isteri baginda nama Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Walaupun sakit dia tetap giliran pada giliran kan. Tapi apabila sakit tenang tinggal mesti juga kan. Zaujah dan Nabi, isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wujud bila nanti pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Sayyidatina Aisyah pada hari Isnin. Masa dekat tengah hari, setelah sakit selama 12 hingga 14 hari. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya'lam anna fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun hayyan wa mayyitan wa fi'lan wa qawlan wa jami'u ahwalihi ibratun lin-nafirin wa tabsiratun lil-mustabsirin. Fa idza tuwfiya alaihi salatu wassalamu fala maqma'a li ahadil baqa'i. Artinya ketahuilah, nanti mana Ghazali dari kita ketahuilah paling bahawa dalam segala hal kelakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah, contoh terbaik, hayyan wa mayyitan. Kalau masa Rasulullah hidup atau mati, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Baik itu waktu mati tempat lain ada peserta ada. Wa jami'u ahwalihi ibratun linnazirina. Dan perbuatan dan percakapan dan seluruh keadaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi pengajaran ibrah kepada orang yang melihat. Kalau orang yang mengaji akan syama'il Muhammadiyah, mengaji akan sirah Nabi, mengaji hadis-hadis Nabi. Jadi pengajaran pada orang yang nawirin, orang yang hati melihat, dan perbuatan siratul mustabsirin, dan perhatian kepada orang yang berhati. Jadi maknanya apabila kita melihat semua kelakuan Rasulullah sejak pada lahir sampai kepada meninggal adalah kunci kepada kejayaan dunia dan akhirat.
maka apabila wafatnya sallallahu alaihi wasallam jadi nah ada lagi ke orang yang tak ada dalam itu ada tinggal lagi pakai lunch nanti ada. Maka apabila wafatnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi keinginan bagi seorang itu untuk kekal hidup di dunia ini. Nah, jawab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Afa'in minta fahumul khalidun. Artinya, tidak kami menjadikan seorang manusia yang sebelummu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat hidup kekal di dunia ini. Sebelum Nabi tak ada manusia yang dapat kekal hidup. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup kekal selamanya? Kalau Nabi diri meninggal, adakah manusia lain lepas pada Muhammad kekal? Yakni, jika seorang itu mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tiada kekal hidup di dunia ini, maka terlebih lagi mereka itu akan mati dan tiada kekal hidup di dunia ini. Dia kata, Tuhan tak ada kekasih Allah, Allah Ta'ala pada saya pun wafat juga. Jadi ayat kita ingat mati juga. Ingat pada wafat Nabi, ingat mati juga. Jadi kita bahas sini bahawa ulama tafsir pada ayat ni, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahum khalidun. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Allamah Ibnu Katsir radhiyallahu anhu kata ayat ini adalah penafian terhadap kepercayaan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup selama. Ini yang menafikan bahawa Nabi hidup selama. Pada Nabi Allah. Kau ada buku cerita lain, ada alai lain, para anbiya, para rasul, syuhada hidup, ada buku ahya darah ni, pada dunia. Jadi ayat ini menafikan kepercayaan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hidup selama. Ini menunjukkan bahawa semua manusia, termasuk para anbiya, pasti akan meninggal. Yang kedua, ayat ini menunjukkan dan menolak kepercayaan karut orang musyrik. Imam Al-Baghawi ada kitab dalam Al-Ma'alim Tanzil. Dia kata ayat ini menolak, membantah kepercayaan orang musyrikin yang menyangka, mendakwa bahawa jika Nabi ini benar-benar Nabi, maka tak mati. Jadi Allah tegaskan bahawa tak ada seorang pun yang hidup kekal. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu, satu kitab yang panggil Tafsir Jami'il Ahkam Al-Quran. Imam Al-Qurtubi disebut ada tafsir itu pada sahabat ayat ini, bahawa selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian sahabat seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat terkejut dan hampir tak percaya bahawa Nabi itu mati juga. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan ayat ini, wa ma ja'alna li basharin, dan juga ayat surah Al-Imran ayat 144. Yang keempat pengajaran, ayatnya dunia ini sementara.
Dunia ini sementara. Imam Fakhruddin Ar-Razi, satu tafsir Al-Ghabi, kata ayat ni, ayat kita baca wa ja'alna apa ni? Wa ja'alna ni kan. Ayat ni nak ajar agar manusia untuk tidak tertipu dengan dunia. Ayat ini ajar kita supaya tidak tertipu dengan dunia. Kerana tak ada siapa yang kekal. Dan juga nak ajar, nak ingatkan manusia supaya bersedia menghadapi kehidupan selepas mati. Hidup selepas mati. Di mati ada dunia, nak ada lain hidup cara dia. Hidup cara dia. Nikmat azab-azab lah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang faqih. Kata dakhalna ala Rasulillah fi baiti ummina Aisyah radhiyallahu anha. Hina kana al-firaq fa nazara ilayna wa dama'at aynahu sallallahu alaihi wasallam summa qala marhaban bikum hayyakumullah awakumullah nazarakumullah wa usikum bittaqwallah wa usi bikumullah inni lakum minhu nadhirun mubin alla ta'lu 'ala Allah fi biladihi wa ibadihi wa qad dana al-ajal wal munqalabu ila Allah wa ila sidratil muntaha wa ila al-jannatil ma'wa wa ila al-ka'sil awfa wa qara'u 'ala anfusikum wa 'ala man dakhala fi dinikum ba'di minni assalamu alaikum warahmatullah. Artinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, kami telah masuk menemui Rasulullah. Mari Abdullah bin Mas'ud dengan para sahabat, dia mari jumpa Rasulullah. Dan Rasulullah dalam rumah ibu kami, bukan rumah suku, rumah orang mukmin. Jadi nak apa dia? Isteri Nabi bagi umum mukminin. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ketika baginda hampir wafat, maka baginda memerhati pada kami. Tengok, kemudian keluar air mata. Kemudian dia bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bikum, selamat datang kamu. Hayyakumullah, Allah Ta'ala hidupkan kamu. Awakumullah, Allah Ta'ala melindungi kamu. Nasarakumullah, Allah Ta'ala melindungi kamu. Wa usikum bittaqwallah wa usibikumullah. Aku berpesan kepada kamu dan berpesan Allah Ta'ala kepada kamu dengan takwa, dengan takut kepada Allah dan kamu dengan sebenar-benar takut. Takut ni mudah-mudahan takwa buat saya subuh tinggal dengan kalian. Aku berpesan kepada kamu, janganlah meninggikan diri hanya ni. Antara pesanan Nabi saat-saat pada hampir wafat, Allah ta'alu 'ala Allah fi biladi wa ibad. Jangan meninggi diri kamu kepada Allah dalam segala hamba-Nya dan segala negeri. Tak kira siapa, tak kira mana, jangan punya sifat apa. Sifat apa? Meninggi diri. Takut. Apa yang takut? Tak pernah gasa diri dia pada orang lain, gasa orang lain juga. Inilah ibu bagi segala penyakit hati. Ibu bagi segala penyakit hati, ibu bagi segala sebab mahu manis ini berlaku. Manis ini berlaku. Sesungguhnya telah hampir aku pergi ke negeri akhirat. Jadi orang kata itu, apalagi Nabi ina muda, ina bodoh, atau amodo. Kepada Sidratul Muntaha dan kepada syurga yang bernama Ma'wa dan kepada minuman piala yang sempurna. Ka'sil awfa.
kehidupan, perjalanan menunjukkan ketinggian maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada meninggal wafat. Adakah kita akan sampai ke sana juga? Ya, kita akan sampai ke akhirat juga. Bukan kata mati ni penutup cerita kita. Mati ni permulaan nak pergi ke alam yang baru. Mati ni pertama pergi ke alam kubur, alam tahu lagi. Sampaikan salam aku akan di kamu dan di antara orang yang masuk dalam agama kamu selepas daripada matiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda supaya takwa dan taat pada Allah. Sebab takwa ni kunci kejayaan dunia dan akhirat. Ada poin dia. Yang kedua, Rasulullah bersabda supaya jauh jangan sekali-kali bersifat dengan tipu segala penyakit itu, penyakit hati itu sombong, ta'ala. Allah Ta'ala ada akhirat ni, akhirat, pengakhiran yang baik di akhirat ni, tidak bagi orang yang uluwan fil ardi wala fasada, alladhi yuriduna uluwan fil ardi, tidak bagi orang yang nak tinggi di muka bumi ini, dan bukan juga orang yang nak hendak pada kerosakan di muka bumi ini. Dari sifat Nohiyah Anus ini dia banyak-banyak sebab makhluk Nabi sebut ini. Ini sifat yang sangat Allah Ta'ala benci. Ada kibriya ni pada ya Allah. Kibriya yang hanya Allah Ta'ala saja. Kibriya meninggikan diri hanya layak bagi Allah. Tak ada layak bagi satu makhluk. Walaupun pada Anbiya, walaupun pada Nabi, walaupun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sifat. Ada sifat tinggi diri hanya pihak akhlak. Rasa dihubungi sama manusia. Yang ketiga ni, cerita sini tentang dengan pertemuan di akhirat kelak. Menunjukkan Rasulullah kasih sayang Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, supaya Rasulullah galakkan motivasi Rasulullah agar umatnya teguh berusaha untuk capai syurga. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala subhanallah. Sallallahu alaihi wa sallam.